Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا شيخ الحديث مولانا زكريا رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, keluarga saya di hadapan ni, terutama pada bunda saya, semoga Allah beri afiah berpanjangan insya-Allah. Dan saya muliakan sidang pendengar dan penonton di Facebook Live Madrasah Ar-Raudah ni. Pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih pilih kita pagi ni untuk berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak dan pada hari Jumaat yang mulia ini. Dan juga pada hari ini kita telah digemparkan dengan berita perginya permata ummah, yakni almarhum Tuan Guru Dr. Ismail Kamus rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulakan pengajian kita hadiahkan dulu bacaan Al-Fatihah kita dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencucuri rahmatnya dan Allah kurniakan pengampunan padanya. Allah tempatkan pada Tuan Guru kita ni dengan sebaik-baik tempat kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره غفرة من غفر نيران. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama sekali sedih sikit lah pagi ni, daripada semalam lagi kan. Tak silap saya pukul 12 lebih almarhum meninggalkan kita. Yang mana kalau ikut pengalaman saya dengan dia memang tak banyak sebenarnya, tapi pernahlah mengambil beberapa ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam bidang rawatan Islam. Sewaktu saya belajar di Kuliah Islam UAE dulu, sewaktu itu saya menziarahinya, dan dia banyak bercerita pengalaman dia, berkongsi ilmu, sangat tawaduk orangnya. Walaupun kami ni yang bau belajar dalam bidang ilmu rawatan Islam ni, tapi dia banyak
meminta pandangan pada kami. Saya mengguna wasilah sahabat saya lah, Tariq Syafi'i dan sebagainya. Dapat berziarah dengan dia. Dan waktu itu dia menceritakan tentang almarhum Muallim Tunku Haji Wahid Sungai Udang, yang mana Muallim Tunku Haji Sungai Udang merupakan guru kepada guru saya, yakni tuan guru saya di pondok dulu, yakni mana guru saya mengambil, yakni tuan guru Haji Rozali bin Ibrahim dan juga almarhum Dr. Idris bin Ibrahim, tuan guru Dr. Idris bin Ibrahim, yang mana mengambil dengan Muallim Tunku Haji Wahid. Dan tuan guru Muallim Tunku Haji Wahid ini dia mengambil dengan tuan guru Yusuf bin Ahmad. So bin Ahmad ni siapa ustaz? Tok Kenali. Dan Tok Kenali ni mengambil ilmunya dengan Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Waktu saya menziarahi tuan guru Dr. Ismail Kamus ni, dia banyak menceritakan lah, dia ada cerita tentang Muallim Tunku Haji Wahid, yang mana banyak bersedekah dan sebagainya. Banyaklah manfaat yang kami dapat. Walaupun kami bukanlah anak murid secara rasmi pada pusat rawatan Darussalam, akan tapi ketika itu kami menziarahi beliau, kami dapat mutiara-mutiara kata dan beberapa ijazah amalan, ayat kursi dan sebagainya, khusus dalam bidang rawatan. Dia sangat-sangat berharga lah kepada saya, khususnya sewaktu saya menggunakan segala ilmu ini tadi. Kebanyakannya memberi manfaat kepada saya dan juga pesakit yang saya rawat. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pilih kita lagi. Ramai ulama yang meninggal Jumaat ni. Antara dia almarhum Tunku Harundin, pendiri Darus Syifa. Antara dia juga tuan guru Nik Aziz Ni'mat, pun meninggal hari Jumaat juga, malam Jumaat. Ramai ulama-ulama yang meninggal pada hari Jumaat. Ustaz, ada kelebihan ke meninggal hari Jumaat? Ya. Seperti mana dalam kuliah-kuliah saya pernah ceritakan, ada hadis baginda Nabi SAW yang menyatakan bahawa hadis ini berbeza pandangan tentang taraf hadis tadi. Cuma para ulama sebut tentang berbeza tentang taraf hadis ini, kita kena lihat kepada ta'rif, bukan ta'rif, takhrij hadis tadi. Takhrij bergantung pada imam-imam yang besar. Tapi menurut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menganggap hadis ini dengan hadis hasan, setengahnya mengatakan hadis ini sahih, yang mana mengatakan bahawa orang yang meninggal, lebih kurang mafhumnya, orang yang meninggal pada hari Jumaat ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat baginya seksa kubur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita bersama-sama dengan para ulama ini, dan juga bersama-sama dengan meninggal pada hari Jumaat ini menjadi tetamu Yaumul Jamaah, ini Sayyidil Ayyam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita dah masuk pada hadis yang keempat. Semalam ustaz kata tak sempat nak cerita tentang Uwais Al-Qarni. Ini sempat ke nak cerita ni? InsyaAllah sempat. Dah lah live lambat ni. Minta maaf, live lambat sikit. Alhamdulillah, yang mana kita dah ceritakan semalam tentang manfaatnya istighfar. Maafkan saya tak sempat nak catat keseluruhan manfaat tu. Nanti saya update balik. Yang kedua, manfaatnya selawat kepada baginda Nabi SAW. Dan yang ketiga, manfaatnya berkhidmat kepada kedua ibu bapa. Ketiga-tiga amalan ini pada hadis yang ketiga tentang Fadailul Ramadan ini menerangkan tentang sebenarnya tentang kehidupan kita. Kehidupan kita ni tidak bukan mengenai tiga hubungan. Pertama, hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungan dengan Rasulullah. Yang ketiga, hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia ni para ulama syarah bahawa orang yang nak baik hubungannya sesama manusia, pertama dia kena jaga hubungan dia dengan Allah dan Rasul. Dan yang kedua, hubungan yang paling tinggi yang menyebabkan hubungan kita semua akan baik, yakni hubungan kita dengan kedua ibu bapa kita. Saya nak ceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Kita selalu dengar dah nama Uwais Al-Qarni, Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala, yang mana pernah diceritakan dalam kitab Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, riwayat yang panjang tentang kisah Uwais Al-Qarni. Semua orang tahu Uwais Al-Qarni ni dulu pernah khidmat mak dia, betul? Mak dia ketika itu uzur. Dan dalam keadaan Uwais Al-Qarni ni, cerita dia panjang lah, saya cuba ringkaskan ni, kalau boleh ringkas lah. Uwais Al-Qarni, Uwais sebenarnya pandangan ulama sebutan yang betul Uwais Al-Qarni, bukan Corona, Koroni. Corona tu apa? Koroni. Al-Qarni pun boleh, tapi dalam riwayat yang betul Uwais Al-Qarni. Qarani.
Para ulama mengatakan Uwais Al-Qarni ini waktu hidupnya, para ulama kata sepanjang kehidupan dia mengorbankan waktu muda dia dan waktu kehidupan dia semata-mata untuk mengabdikan diri dia pada Allah dan berkhidmat kepada ibu dia. Ketika itu, dalam riwayat mengatakan Uwais Al-Qarni ini tidak ada keluarga. Maksud tidak ada keluarga, dia tidak ada adik-beradik lain. Ini yang dalam riwayat lah. Para ulama mengatakan banyak kisah tentang Uwais Al-Qarni ni. Antara dia, para ulama sebut, antara khidmat dia yang kita sendiri pada umat akhir zaman ni mungkin payah kita nak dapat macam mana khidmat dia pada ibu dia. Dalam riwayat mengatakan Uwais Al-Qarni ni, satu ketika ibu dia pernah berkata pada dia yang mana mak dia, ibu dia tadi nak pergi haji. Dan dalam riwayat mengatakan, semua orang tahu dalam riwayat Uwais Al-Qarni ini seorang yang sangat miskin. Dia fakir. Para ulama mengatakan dia bukan saja fakir, pada tubuhnya terdapat sakit kusta, sopak. Dan riwayat mengatakan kulit dia ni berbelang-belang. Dia orang Yaman. Orang Yaman ni dia hitam-hitam manis lah. Macam saya ni jugalah, lebih kurang. Tapi mungkin saya manis lagi lah. Tak ada, contoh je. Para ulama mengatakan Uwais Al-Qarni ni dia berbelang-belang tubuhnya. Kerana apa? Sakit kusta yang dia hidap. Dia menghadapi penyakit kusta daripada dia jaga mak dia lagi. Dan riwayat mengatakan ketika mak dia menyatakan hasrat untuk menunaikan haji, maka dia telah bersedia. Para ulama kata dia bersedia untuk menunaikan hajat mak dia macam mana? Dia telah membeli seekor lembu, anak lembu. Dia riwayat kata anak lembu. Dan dia telah mengangkat anak lembu ni. Dia berlatih dengan anak lembu, lebih kurang lah. Dia berlatih dengan mengangkat anak lembu ni setiap hari. Dan riwayat mengatakan, kata guru-guru, sebahagian pakar-pakar sirah mengatakan apa? Dia menaiki bukit di Yaman itu, berlatih untuk mengangkat lembu ini adalah selama 8 bulan. Masya Allah, 8 bulan. Daripada lembu tu muda sampai lembu tu dah dewasa. Mungkin dah tua dah kot. Sehingga dalam riwayat mengatakan, ada pandang ulama kata ketika itu lembu itu pada awalnya sekitar 20 kg, dan ketika dia bagi makan, bawa sampailah lembu tadi besar sehingga beratnya hampir 100 kg. Dan dia mengatakan ketika dia beli lembu dan dia bawa lembu ni tadi, menyebabkan orang kampung dia tengok dia. Tengok dia ni, apalah Uwais ni buat, sehingga digelarkan padanya pada waktu itu dengan Uwais Al-Majnun. Uwais Al-Majnun, Uwais gila. Sebab apa? Hari-hari bawa lembu. Tapi para ulama sebut sebab apa? Sebab dia berlatih, dia latih diri dia semata-mata untuk mengangkat ibu dia, untuk berjalan kaki daripada Yaman sampailah ke Mekah Al-Mukarramah. Ini pun kita tak faham kalau melihat pada kacamata adat kita. Tapi para ulama sebut sebab kesungguhan Uwais Al-Qarni ini untuk berkhidmat pada ibu dia, sungguh ajaib yang kita tak boleh faham. Yang mana dia mengangkat ibu dia. Dia riwayat kata kalau kita ukurlah jarak daripada Mekah nak ke Yaman, para ulama sebut lebih kurang jarak ni 1000 kilo lebih. 1000 kilometer lebih. Boleh cek lah nanti. Kalau nak lebih kepastian. Memang jauh lah Yaman ni dengan Mekah Al-Mukarramah. Dan dibawalah ibunya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada musim haji. Dan waktu yang dia bawa ni adalah waktu itu hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sewaktu dia membawa ibu dia, waktu itu Rasulullah tak ada dalam haji itu. Maka para ulama kata bila dibawa ibu tadi di depan Kaabah, maka para ulama sebut ada riwayat mengatakan bahawa dia telah berdoa. Dia berdoa di hadapan pintu Kaabah waktu itu. Dia doa apa? Wahai Allah, ampunkan ibuku. Ya Allah, ampunkan ibuku. Ya Allah, ampunkan ibuku. Dan riwayat kata mak dia tanya pada dia, wahai Uwais, aku nak tanya pada kamu ni, kenapa kamu doakan untuk aku sahaja, kamu tak doakan untuk diri kamu juga? Kenapa kamu tak doakan, ya Allah ampunkan aku dan ampunkan ibu aku? Tapi dia doa, ya Allah ampunkan ibuku. Maka dijawab oleh Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, dia kata apa? Wahai ibu, kenapa aku mendoakan engkau sahaja? Sebab aku nak bahawa
hajat aku nak bahawa engkau ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila engkau diampunkan oleh Allah, maka engkau akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau berada di dalam syurga Allah, maka Allah telah redha pada kamu. Maka bila Allah dah redha padamu, wahai ibu, maka di situ jugalah menandakan bahawa redha engkau terhadap aku juga. Dan dengan berkat redha engkau terhadap aku, maka itu sudah menjadi sudah mencukupi untuk segala doa yang mencukupi bagi aku atas segala hajat yang aku nak doakan. Tu para ulama kata tinggi kefahaman Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Dia tak faham bahawa dia masuk syurga, tak. Dia faham bahawa kalau mak dia masuk syurga, maka dia juga akan masuk syurga. Kalau kita ni doa depan Kaabah, kita tak nak doa untuk orang, betul? Buat apa doa untuk orang, ustaz? Bayar umrah mahal 5-6 ribu ni, depan Kaabah pula dah lah nak pergi payah. Nak pergi multazam, nak cium Hajar Aswad ni, nak doa depan Kaabah, nak doa untuk orang pula. Ni kelemahan iman kita. Para ulama kata antara makbulnya doa apabila kita mendoakan orang lain. Para ulama kata bila kita doakan orang lain, maka Allah akan hantarkan malaikat, dan malaikat akan sebut pada kita, walaka mithluhu, dan bagi kamu juga sama dengan apa yang kamu doakan. Kalau kamu doakan keampunan untuk orang lain, maka malaikat akan doakan keampunan untuk kamu. Kalau kamu doakan orang lain untuk luar rezeki, maka malaikat akan doakan untuk kamu juga diluaskan rezeki. Ni agama ni benda yang tak boleh faham dengan akal. Apa kena-mengena doa untuk orang, kan? Doa untuk diri sendiri lah, ustaz. Ni beza agama, kefahaman agama. Dan para ulama mengatakan ketika dia mendoakan ibunya itu, lalu bila berjawablah di antara kedua anak dan juga ibu ini, waktu itu juga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan serta merta seluruh sakit kusta dia di hadapan Kaabah tadi. Dan hanya meninggalkan sedikit sahaja kesan di bawah lengan kiri dia. Satu riwayat lagi, dia tapak tangan kiri dia. Tapi riwayat yang kuat, kata Habib Umar Al-Hafiz dan Habib Jufri, Abi Ali Al-Jufri, dia kata di bawah lengan, yang ni bawah ketiak dia ni, bawah lengan kiri dia adanya tanda sopak, tanda yang tak ada tanda kat situ. Maka para ulama sebut hanya di situ ditinggalkan tanda sopak. Kenapa? Lepas ni kita cerita panjang cerita ni. Maka dalam riwayat mengatakan ketika itu, selepas dia hantar balik ke Yaman, dia hantar balik mak dia, lepas dia dah tunaikan hajat mak dia, maka dia minta kepada ibu dia, yang ni mak dia, wahai ibu, aku nak menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjadi sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teringin sangat nak jumpa Nabi. Dan riwayat kata dia pernah datang ke Madinatul Munawwarah ketika itu. Para ulama kata dia pernah datang ke Madinatul Munawwarah, dan ketika itu Nabi tidak ada di dalam rumah. Nabi ketika itu pergi perang. Ulama khilaf dalam perang apa. Cuma nak ringkaskan, ketika itu bila disampai di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya keluar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila keluar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ditanyakan pada Sayyidatina Aisyah, wahai ibu, ada tak Rasulullah di dalam rumah ni? Aisyah bagi tahu sebenarnya Rasulullah tak ada. Maka dia kata ketika itu, saya terlupa nak cakap, ketika dia tinggalkan ibu dia, ada syarat yang ibu dia letakkan. Dia kata, kalau kamu nak jumpa dengan Rasulullah, kamu kena cepat-cepat balik. Sebab apa? Sebab aku dalam keadaan uzur. Maka dia mengingati apa yang diperkatakan oleh ibu dia. Maka bila dia sampai di tempat Rasulullah di Madinatul Munawwarah, dan dia mendapati Rasulullah tak ada dalam rumah ketika itu, ketika itu Rasulullah sedang perang, maka ketika itu bercanggahlah di antara dua keinginan. Satu keinginan ibu dia, yang kedua keinginan diri sendiri. Maka para ulama kata ketika itu disebut oleh para ulama, dia mendahulukan keinginan ibu dia berbanding dengan keinginan diri dia. Keinginan ibu dia apa? Nak dia balik cepat. Kita tahu dulu orang Rasulullah perang, orang pergi perang ni mana tahu bila balik. Maka biasanya mengambil masa yang panjang ketika waktu perang. Maka ketika itu dia risau bahawa mak dia dah pesan bahawa cepat-cepat balik waktu tu. Maka dia mengatakan dia terpaksa tinggalkan Madinah dan balik untuk berkhidmat pada ibu dia. Dan dia mengatakan ketika baliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik saja Rasulullah di depan rumah balik pada perang,
Rasulullah bagi salam, terus tanya pada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, tadi ada tak orang datang? Ada tak seorang lelaki ni datang? Orang ni tadi tinggi, kurus dan hitam, yang kulit dia agak berbelang-belang." Aisyah kata ada. Rasulullah kata, "Sungguhnya yang datang ini adalah penduduk langit." Apa maksud penduduk langit? Orang ini sangat dikenali di penduduk langit. Seluruh malaikat mengenali dia. Maka dari riwayat mengatakan ketika itu juga Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Maka Rasulullah berkata, dengan riwayat yang saya sebut sebelum ini, apa Rasulullah sebut? Rasulullah kata, "Tahukah kamu orang yang apabila dia berdoa, dia bersumpah dengan nama Allah, dia berdoa, maka setiap daripada hajat ni akan dimakbulkan oleh Allah." Maka ditanya oleh sahabat, "Siapa wahai Rasulullah orang ni?" Maka disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Uwais ibnu Amr, ataupun Ibnu Amir. Dia riwayat mengatakan ketika itu Rasulullah sebut lagi, kalau dia berdoa, Allah akan makbulkan doa dia. Kalau dia bersumpah, Allah akan makbulkan sumpah dia. Dan dia ni majhul fir'aud, dia tidak dikenal di dunia, tapi ma'rufil fis sama, dia sangat dikenali di alam langit. Dia tidak dikenal di dunia, penduduk dunia tak kenal dia, akan tapi penduduk langit sangat kenal pada dia. Dan di akhirat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, diberikan peluang padanya untuk memberi syafaat pertolongan bagi bani Arab, yakni keturunan Arab, dan dia mampu untuk memberi bantuan kepada separuh besar daripada suku Arab. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan para sahabat sangat seronok untuk berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Akan tetapi ketika itu Rasulullah hanya sebut dua orang sahaja. Rasulullah sebut, "Wahai Umar, wahai Ali, apabila datang kabilah daripada Yaman, kamu berjumpa dengan Uwais ini, maka hendaklah kamu berdoa kamu minta dia untuk berdoa atas kamu keampunan, maka Allah akan mengampunkan kamu." Di sini saya dah syarahkan, disyarah oleh para ulama. Rasulullah dah tahu dah bahawa Abu Bakar tak sempat untuk jumpa Uwais, akan tetapi di akhir daripada khilafah ataupun di akhir daripada pemerintahan Sayyidina Umar, waktu itu Sayyidina Umar dah tua dah hampir wafat waktu itu, hampir meninggal dunia. Ketika itulah Sayyidina Umar berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Dan riwayat mengatakan sewaktu di akhir kehidupan Sayyidina Umar, ini waktu dia memegang tampuk pemerintahan menjadi Amirul Mukminin, waktu itu musim haji, dia telah berdiri di pintu Kaabah. Dia riwayat kata berhampiran dengan Kaabah, dia mengumpulkan seluruh daripada jemaah haji ketika itu. Maka ditanyakan, "Siapa daripada kamu ahli jemaah haji ini yang datang pada Yaman? Sila berdiri." Yang lain semua duduk. Maka berdirilah orang daripada kabilah daripada negeri Yaman. Siapa yang daripada kamu negeri Yaman ini yang daripada suku Murad. Suku Murad ni adalah kabilah ataupun suku Uwais, suku Murad. Maka sebahagiannya bangun. Daripada kamu yang sebahagian ini daripada suku Murad ni, siapa yang daripada keluarga Al-Qarni ataupun Al-Qarni. Maka para ulama menyebut, dalam riwayat kata hanya beberapa orang saja berdiri, dan dalam riwayat lain ada seorang saja yang tua berdiri. Ketika itu yang tua ini berdiri, bertanyalah Sayyidina Umar, adakah kamu kenal dengan Uwais? Ketika itu orang tua ini kata, kami kenal Uwais, akan tapi Uwais ni adalah orang yang sangat miskin. Dia sangat miskin dan orang kampung gelar dia gila. Pada pandangan orang kampung ketika itu, tidak mengenal Uwais ni siapa. Dan para ulama sebut ketika itu Sayyidina Umar marah dengan perkataan orang ni tadi, terus ditinggalkan orang tua ni, lalu dia ajak Ali, "Wahai Ali, jom kita pergi cari Uwais." Ketika itu bila dia tanya mana Uwais, maka dijawab oleh orang tua ni, "Dia sedang jaga unta-unta kami." Di mana? Ketika itu di Jabal Rahmah, di Arafah. Ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Ali berjalan ke Arafah, terus jalan pergi Arafah nak berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Dan riwayat mengatakan bila sampai di Arafah, maka dan riwayat mengatakan ketika itu Sayyidina Umar melihat Sayyidina Uwais Al-Qarni sedang menunaikan solat ketika itu. Di keliling dia penuh dengan unta. Dia mengambil upah untuk menjaga barang-barang, mengambil upah untuk menjaga barang-barang ataupun tunggangan orang-orang Yaman ni tadi, dengan dibayar hanya 4 dirham sahaja.
Maka dari riwayat mengatakan bila dia sampai, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberi salam padanya. Ketika itu dia sedang solat, maka diperasan oleh Sayyidina Uwais ketika itu Sayyidina Umar beri salam, maka dia mempercepatkan sembahyangnya, bagi salam, kemudian dia bangun, lalu dia melihat dua orang ni. Dia tak kenal Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, tak kenal. Maka diberi salam sekali lagi oleh Sayyidina Umar, maka dijawab salam oleh Uwais. Maka ditanya oleh Sayyidina Umar, ma ismuka, siapa nama kamu? Apa jawab Uwais? Ismi Abdullah. Ismi Abdullah. Siapa nama kamu? Umar tanya. Kata Uwais, Ismi Abdullah, nama aku Abdullah, hamba Allah. Maka jawab Sayyidina Umar pada, kulluna Abdullah, semua daripada kita adalah hamba Allah. Aku nak tanya kamu ni, nama yang diberikan oleh ibu kamu, apa dia? Maka keberatan bagi Uwais untuk bagi tahu, sebab dia tak kenal siapa orang ni, tiba-tiba datang. Maka disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nama kamu Uwais? Maka dijawab, ya. Kamu daripada keluarga Al-Qarani, kamu dari suku Murad, dan kamu datang pada Yaman. Dan di bawah daripada lengan kamu ini adanya bekas daripada sopak. Para ulama sebut kenapa ditinggalkan tanda ini, sebab untuk menjadi panduan bagi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk berjumpa dengan Uwais Al-Qarani. Sebab apa? Rasulullah dah sebut, saya lupa nak sebut dari riwayat tadi. Rasulullah sebut pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalau kamu jumpa Uwais, dia orang yang tinggi, kulitnya gelap, dan ketika itu kalau kamu melihat di bawah lengannya, akan mendapati pada bawah lengannya ada tanda sakit kusta ataupun sakit sopak yang dihadapi waktu dia jaga ibu dia. Maka Sayyidina Umar sebut macam tu. Maka Uwais ketika itu takut. Dia kata, dah lah tahu nama aku, nama bapa aku. Kamu Uwais, nama bapa kamu Amir, kamu ni keluarga Qarani, Qarani, bukan Qarani. Kemudian kamu ni pada kabilah suku daripada Murad. Lalu takut Uwais ni, sehingga kan kata Uwais dalam hati dia, sampai aib dia di bawah lengan pun orang tahu. Cuba kita, dia sopak bawah ni siapa tahu, kita je lah tahu. Tapi disebut oleh Sayyidina Umar ketika itu. Lalu nampak pada wajah, kata guru kami, nampak pada wajah Uwais waktu itu takut. Maka disebut oleh Sayyidina Ali, wahai Uwais, sungguhnya yang bercakap dengan kamu ini adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab, dan aku adalah Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Lalu bila dia dengar nama ini oleh Uwais Al-Qarni, terus dia menangis dan dia kata, maafkan aku, sebab apa? Aku tak kenal kamu berdua. Yalah, zaman tu bukan ada Facebook nak kenal, kan? Amirul Mukminin zaman tu. Maka mohon maafnya dan berterima kasih dengan kedatangan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ketika itu. Lalu ditanya oleh Uwais, siapa yang sebut nama aku ni pada kamu? Siapa yang ceritakan begitu detail tentang aku ni pada kamu? Jawab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus menangis lagi, bertambah menangisnya Uwais Al-Qarani. Kerana apa? Dia tak dapat berjumpa dengan Rasulullah, akan tapi Rasulullah menyebut namanya. Di mana? Di hadapan para sahabat Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat mengatakan ketika itu dia tanya oleh Uwais Al-Qarni, apa hajat kamu wahai Umar, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, apa hajat kamu Sayyidina Ali? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, sungguhnya aku datang berjumpa dengan kamu ini semata-mata untuk menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Rasulullah? Meminta kepada kami untuk meminta kepada kamu, tolong doakan untuk kami supaya Allah ampunkan kami. Lalu bertambah lagi nangis Sayyidina Uwais Al-Qarani. Lalu dijawab oleh Uwais Al-Qarani, kamu ni adalah Amirul Mukminin, kamu sekian-sekian, kamu sekian-sekian. Orang besar minta doa daripada kita ni, orang yang sangat, kalau kita banding, sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah kalau nak banding antara Sayyidina Uwais Al-Qarani ni dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lebih tinggi darjat Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali. Sebab Nabi sebut dari riwayat lain, Nabi sebut apa? Kalau ada Nabi selepas aku, nescaya Umar layak jadi Nabi. Sayyidina Ali ni pula Madinatul Ilm. Nabi kata kunci ataupun gendung ilmu adalah pada Sayyidina Ali. Kalau nak banding ibadah, ilmu, amalan semua, lebih lagi mereka berdua ni, yang ni dua sahabat agung ni daripada Uwais Al-Qarni. Akan tapi dengan berkat amalan dia menjaga ibu dia, maka dia riwayat mengatakan dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pengajaran penting di sini apa?
Para ulama cerita dia panjang lagi, dia akan pergi Iraq dan sebagainya. Tapi saya nak cerita kat sini apa? Dengan berkat berkhidmat pada kedua ibu bapa, para ulama sebut yang terjadi pada Uwais Al-Qarani ni bukan calang-calang orang dan kelebihan yang sangat besar. Para ulama sebut sebab apa? Pada dirinya ini sangat-sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga diberikan pengiktirafan itu bukan di hadapan orang-orang biasa, sehingga pengiktirafan Uwais Al-Qarani ini diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabat-sahabat yang agung. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair dan sebagainya, sahabat-sahabat besar. Dan kalau kita nak banding kedudukan sahabat-sahabat ini dengan Uwais, sedangkan sahabat-sahabat ini adalah asyarah mubasyarah, 10 orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin oleh baginda Nabi akan masuk syurga Allah. 10 orang ni, antara dia apa? 4 sahabat besar ni. Dia di antara 4 orang ni siapa dia? Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Di para ulama sebut, nak tahu kelebihan ini, para ulama kata kita kena letak pada diri kita. Kita khidmat dulu bagaimana, tengok apa manfaat yang Allah Ta'ala bagi. Dan para ulama sebut, setiap daripada amalan yang kita buat ini, Allah takkan sia-siakan amalan kita, melainkan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Weh, cerita Uwais Al-Qarani ni setengah jam. Nampak setengah jam lah, tak sempat nak baca hadis baginda Nabi SAW. Tak apalah, kita baca besok insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Cuma kat sini kita boleh rumuskan bahawa kita perlu baiki hubungan kita dengan Allah dengan banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena baiki hubungan kita dengan Rasulullah. Ustaz, macam mana nak baiki hubungan dengan Rasulullah? Rasulullah dah tak ada dah, banyaklah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat ini tak ada amalan yang lebih afdal daripada selawat. Maka para ulama kata selang-selang lah, banyak istighfar kemudian selawat, banyak selawat kemudian banyak ucapan la ilaha illallah. Dan para ulama sebut hubungan yang ketiga yang kita perlu jaga adalah hubungan dengan kedua ibu bapa kita. Walaupun mereka telah tinggalkan kita, kita bayangkan sekarang ni, mungkin di hadapan saya ni yang menonton ni, mungkin mak ayah dah tak ada dah. Cuba bayangkan banyak dosa kita dulu kita buat pada mak ayah kita. Kita, mak ayah suruh pergi utara, kita pergi selatan. Mak ayah kita suruh pergi timur, kita pergi barat. Kan? Mak ayah suruh beli ikan, kita beli ayam. Contoh. Nak beritahu tak dengar cakap tu lah, saya lah ni. Dia para ulama sebut, sementara bagi mereka yang ada ibu bapa, khidmatlah mereka. Dan bagi mereka yang tidak ada ibu bapa, saya dah sebutkan dah, pandangan para ulama, kita masih lagi boleh menjadi anak yang taat dengan syarat apa? Kita banyak istighfar untuk mereka, dan kita banyaklah menghadiahkan amalan-amalan kita pada mereka. Setiap kali kita baca Quran, jangan lupa kita niatkan hadiah bacaan Al-Quran kita pada mereka. Doa anak-anak tak ada khilaf ulama. Sampai tak sampai, doa anak sampai. 3 benda sampai, Nabi kata qata'anu min illa min thalas. Pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah jariah kita. Lepas tu ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang beri manfaat pada dia. Yang ketiga, walidun solihun yadu'ulah, doa anak-anak soleh. Anak-anak soleh tak cukup, para ulama sebut. Ada pandangan kata anak soleh pun telah mendapat doa, tapi dengan syarat kena doa. Di para ulama sebut, kita doakanlah untuk kedua ibu bapa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita menjadi anak yang taat, anak yang sangat berbakti padanya. Terutama diri saya yang bercakap ni, semoga Allah pilih saya, Allah istiqamahkan saya, Allah beri kesabaran pada kita, Allah beri kekuatan pada kita. Dan pada kedua ibu bapa yang mendengar kisah ini, kena banyak doa. Untuk menjadi seperti Uwais Al-Qarani, tidak lain tidak bukan melainkan dengan doa daripada ibu dia sendiri. Kalau tanpa doa ibu, didikan ibu, maka tak lahir orang macam ni. Orang ni takkan lahir tiba-tiba jadi soleh, tak, melainkan dengan madrasah pertama dia akan lalui adalah madrasah ibunya, madrasah ummuka. Maksud ummuka ni apa? Madrasah ibu kamu, didikan daripada ibu kamu. Maka ibulah sebagai pendorong ataupun pendidik, pentarbiah. Di sampingnya adalah ayahnya. Ayah ni sibuk dengan nafkah, mencari nafkah lagi. Para ulama kata yang selalu dengan ibu ni lebih kasih dan sayang pada anak ni adalah ibu. Maka para ulama sebut, ibulah menjadi tempat
dicorakkan anak tadi. Melalui hadis Nabi bersebut, nak mencorak anak ini Nasrani ke dia, Yahudi ke dia, kafir ke dia, keadaan macam mana pun dia, para ulama kata yang mendidik, yang mencorak dia adalah kedua ibu bapa. Maka kalau kita nak anak kita menjadi seperti Uwais Al-Qarani, maka para ulama sebut kitalah kena mulakan dengan berdoa, dan kitalah kena mulakan dengan tauladan yang baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu saja pada saya, insya-Allah. Dan saya nak ajarkan doa pada hari ini adalah doa yang berkaitan dengan Allahumma salli doa panjang sikit boleh ke? Tak boleh ni rasa ni. Ustaz tak bagi lagi, kata tak boleh lah. Doa ketika kita berada dalam keadaan kesulitan. Ni semua orang nak tahu ni doa ni. Dalam kesulitan. Ataupun para ulama bahas doa apabila berhadapan dengan musuh. Kesulitan lah, suatu perkara yang menyebabkan kita sulit. Ada ke doa Ustaz yang diajar oleh Nabi? Ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang mana hadis dia berbunyi macam mana? Bukan hadis dia, doa dia bunyi macam mana? Pendek je. Ikut saya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tu je. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada pandangan ulama juga di riwayat lain, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tu nanti doa yang lain, tapi yang pendek hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh? Sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dapat maksud dia apa? Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Dan kesulitan ni apa yang kita nak? Kita nak Allah, tak ada yang lain. Tak ada siapa boleh mempermudahkan urusan kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa. Dan para ulama kata wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil ni apa? Dan dialah sebaik-baik penolong. Hasbunallah, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, sebagai sebaik-baik penolong kita. Boleh semua insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu saya pada saya. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan bagi kita untuk kita lebih banyak beribadat di bulan Ramadan ini, dan kita memperbaiki 3 hubungan ini, yang mana kalau kita tak buat, maka kita digolongkan dengan doa yang telah didoakan oleh Jibril alaihissalam. Patutlah ustaz hidup tak berkat ni. Sebab apa? Sebab dah Jibril dah doa binasa dah. Jibril dah doa binasa dah. Maka para ulama kata sebaik-baiknya kita amal lah apa yang kita telah tahu ini. Semoga ia menjadi dalil, para ulama kata menjadi hujah besok depan Allah Subhanahu wa ta'ala atas usaha yang kita telah lakukan ini di atas muka bumi, insya-Allah. Itu pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara, wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa.
Semalam terang pun panjang, saya mohon maaf jika terkasar bahasa pada saya. Terusik hati pada sesiapa, saya mohon maaf. Semoga Allah SWT pilih kita lagi dan lagi untuk beramal pada bulan Ramadan ini dan duduk dalam majlis ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.